Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang dua ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 220 dan 222. Berdasarkan ayat 220, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sebab nuzul ayat ini ialah dari Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, adapun turunlah ayat dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Surah Al-An'am ayat 152 dan surah Al-Isra ayat 34. Bermaksud memisahkan harta anak yatim sehingga makanan menjadi rosak dan daging berbau busuk, maka disebutkan hal itu oleh Nabi SAW. Maka turunlah ayat, dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seagama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Berkata, maka bercampur gaul dengan mereka. Seterusnya, pembelajaran asbab nuzul. Maka yang demikian datang sebab penurunan ayat dari jumhur mufassirin, dan sebab ini adalah lemah dari sisi sanadnya, akan tetapi disokong dengan dua perkara. Yang pertama, kesesuaian ayat Al-Quran menunjukkan ke atas sebab ini yang mana dilihat bersesuaian di antaranya dan di antara lafaz hadis dari sisi soalan yang diutarakan oleh Rasulullah SAW dan didatangkan jawapan daripada Allah. Yang kedua, sebab ini dikatakan oleh jumhur salaf dan khalaf dan disokong oleh Ibnu Katsir. Kesimpulan daripada ayat ini, sesungguhnya ayat ini diturunkan atas sebab dan bukan permulaannya. Ia menunjukkan ke atas kesesuaian ini yang mana disebut persoalan dan jawapan. Tetapi disebutkan sebab itu tidak kosong daripada lemah dan barangkali kuat dengan apa yang mendahuluinya atas pengetahuan Allah. Kemudian, berdasarkan ayat 222, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab nuzul ayat ini dari Imam Ahmad, Al-Darimi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an bahawa orang-orang Yahudi menjadikan perempuan haid daripada kalangan mereka tidak boleh makan dan tidak boleh berkumpul di dalam rumah. Maka bertanya sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci sehingga akhir ayat. Maka berkata Rasulullah SAW, buatlah mereka semua perkara kecuali bernikah. Maka orang Yahudi itu sampai
Lalu mereka berkata, apa yang seorang lelaki itu inginkan, tinggalkanlah daripada suruhan kami sesuatu perkara kecuali ia berselisihan dengan kami. Maka datang Asik bin Hadir dan Ibad bin Bashar. Lalu mereka berdua berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berkata sedemikian dan sedemikian. Maka adakah tidak kami kumpulkan mereka? Maka berubah wajah Rasulullah SAW sehingga kami sangka bahawa telah dapat ke atas mereka berdua. Lalu mereka berdua keluar, maka akan datang padamu berdua hadiah susu daripada Rasulullah SAW. Lalu aku utuskan kesan kepada mereka berdua. Maka mereka berdua fasik dan ketahuilah bahawa tidak dapat sesuatu pun ke atas mereka berdua. Yang kedua, dari Al-Darami dari Akramah berkata, adalah orang-orang jahiliah membuat sesuatu perkara ketika dalam keadaan haid seperti yang dibuat oleh orang-orang Majusi, maka diceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Maka tidak ditambah suruhan kepada mereka kecuali kesusahan. Yang ketiga, dari Mujahid berkata, mereka menjauhi orang-orang perempuan dalam keadaan haid dan datang kepada mereka dari arah belakang. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Maka Allah turunkan ayat dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat dalam faraj dan tidak terhitungnya. Kesimpulan daripada ayat ini, sesungguhnya sebab nuzul ayat adalah dari hadis Anas radhiyallahu an yang mana telah dibentuk sahabat-sahabat Nabi SAW perbuatan orang Yahudi bersama isteri-isteri mereka dalam keadaan haid. Maka mereka menanyakan Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Allah menurunkan ayat yang jelas untuk orang Islam apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan daripada perempuan ketika dalam keadaan haid. Dan itu adalah yang sahih sanadnya, jelas penurunannya, bertepatan bagi lafaz ayat, berhajat oleh ahli tafsir dengannya dan Allah yang lebih mengetahui. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.